menyambut apa yang disebut oleh Tuan Haji Azman tadi tuan-tuan, kita melihat bagaimana orang yang pindah tu tuan-tuan, yang berhijrah tu tuan-tuan, bukan orang biasa, bukan Pak Mat, bukan Pak Man, bukan Dolah, tapi yang pindah tu tuan-tuan siapa? Pengarah tuan-tuan, pengarah Jabatan Pendidikan. Dia cerita dalam ceramah dia, aku dah dulu yang pindah cikgu-cikgu, dapat call tengah malam tuan-tuan, aku tak kira Adnan, esok pagi cikgu sekian sepolan kena pindah tuan-tuan, aku ikut juga. Nak cerita yang buat, yang berhijrah tuan-tuan, bukan orang biasa, bukan calon-calon orang. Yang berhijrah tu tuan-tuan bekas setiausaha Don Perak yang ada terlibat sama-sama dalam komplot mengangkat kerusi speaker Dewan. Dia ada. Tuan-tuan boleh refer dalam blog Perak kita tuan-tuan, 3 minit dia cerita. Tuan-tuan, dia ni ada ikat janji kerahsiaan pegawai kerajaan. Pencen pun tak boleh pecah rahsia. Tapi tuan-tuan, dia tak cerita rahsia, dia cerita tu fakta. Tuan-tuan, dia cerita tu fakta. Kalau rahsia tuan-tuan, londeh tuan-tuan, londeh. Nak cerita tuan-tuan, kalaulah orang yang bertanggungjawab, orang yang ada kuasa, orang yang ada pengaruh, yang ada jawatan, yang terlibat secara langsung dalam perkara-perkara kejahatan yang dibuat itu tuan-tuan, boleh sedar dan berpindah dan berhijrah tuan-tuan. Mengapa kita yang ini tuan-tuan susah berbenar? Nak fikir 4 kali lagi tuan-tuan. Pasal apa? Sama juga malam ni tuan-tuan, yang bersama kita ni Tuan Abi Abadi tuan-tuan. Selebriti ni bukan calang-calang selebriti tuan-tuan. Dulu polis Inspektor Eliza dalam ASP, silap dulu. Saya lagi tinggi ASP Eliza tuan-tuan. Dulu tuan-tuan pernah menerima anugerah bintang popular berita harian pelakon wanita paling popular TV 4 tahun berturut-turut. Ini artis di depan tuan-tuan. Saya tuan-tuan, kalau boleh pada mukadimah ni kita nak tanyalah happy sikit. Gamaknya yang dia boleh bertukar daripada tak bertudung kepada bertudung, boleh berhijrah. Sebab tuan-tuan, dunia artis ni tuan-tuan, dunia yang glamour. Dunia artis ni tarikan kita, anak-anak muda kita semuanya bermimpi-mimpi nak jadi macam Abi Abadi tuan-tuan. Tiba-tiba Abi Abadi tuan-tuan kontra pada mimpi yang dia buat. Kita nak dengar lah tuan-tuan, kalau pada Abi boleh cerita sikit, agaknya peristiwa apa? Peristiwa apa yang lebih yang agaknya boleh mengubah pandangan dia, pendirian dia untuk lebih tekun dan lebih iltizam kepada Islam. Silakan Abi. Tarik bawah. 01 dari 02, 01 dari 02, panggilan over. Saya tunggu OCPD sini jawab, tak datang. Saya dia beritahu yang Tuan Syarum Oh okey, rindu saya kat OCPD tu. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada semua muslimin dan muslimat yang sudi hadir pada malam ini. Pada yang saya hormati Yang di-Pertua PAS Batu Gajah Haji Ismail Arifin, pada pengurusi yang juga moderator malam ini, Ketua Penerangan PAS Perak merangkap timbalan yang di-Pertua PAS Batu Gajah Al-Fadil Ustaz Nuri Al-Amin, dan isteri yang sudi menemani saya di sini. Juga yang saya hormati pada timbalan Pesuruhjaya PAS Perak merangkap yang di-Pertua PAS Lenggong Haji Azman Zakaria, pada semua AJK, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya hormati, terima kasih kerana sudi meraihkan saya pada malam ini. Saya berterima kasih kerana sudi mengundang saya di majlis ini. Anggaplah saya sebagai seorang sahabat yang datang sekadar nak berkongsi pengalaman, dan saya rasa bersyukur sangat sebenarnya penghijrahan saya membawa saya dan mendekatkan saya pada jemaah yang meraihkan saya, macam mana nak cakap
yang membuatkan saya rasa sangat bersyukurlah. Bila mana sebenarnya bila kita di akhir zaman, saya sangat bersyukur bila Allah hadiahkan sesuatu yang tak ada dalam diri saya sebelum ni. Yang mana sebelum berhijrah, saya melalui berbagai peristiwa yang agak pahit lah untuk kehidupan saya. Jadi benda tu memang sesuatu yang menduga saya sebelum ni, yang mana bila saya sibuk sangat melayan emosi, macam apalah yang keluar dekat TV, dekat dalam paper, nampak macam benda tu tak patut keluar sebenarnya. Tapi maknanya bila saya berada dalam industri hiburan, benda-benda tu yang diceritakan, yang terpaksa dikongsikan pada orang lain. Tapi saya bersyukur sebenarnya bila berbagai kejadian yang berlaku pada saya sampai ke tahap memang tak tahu nak ke mana lagi selepas kejadian tu. Jadi saya minta pada Allah aturkan pada satu jalan yang lebih baik, sebab saya memang tak tahu nak buat apa dah lepas 2-3 kejadian sebelum ni. Jadi saya rasa bersyukur walaupun saya mungkin nampak dari segi zahirnya, maksudnya dulu orang nampak macam lara bila kita macam tak menutup aurat, tak mengikut tak faham erti Islam dan tak masuk Islam secara keseluruhannya, orang panggil kita jahil. Jadi bila saya lalui dugaan-dugaan tu, saya minta pada Allah aturkan saya pada satu jalan yang lebih baik. Saya rasa bersyukur sangat Allah buka pintu hati saya untuk menunaikan umrah. Jadi sewaktu menunaikan umrah lah, saya memang rasa sesuatu yang sangat ajaib, yang mana dekat sana sebelum pergi pun saya rasa takut, sebab banyak sangat benda yang saya lekakan dalam dunia saya. Jadi saya takut, orang ada yang cerita kata kalau dekat sana nanti Allah bayar cash. Terbayang-bayanglah benda yang bukan-bukan dekat dalam kepala saya, takut kena sambar peti. Benda-benda yang merepek lah dalam pada ketakutan tu. Tapi Allah izinkan juga, akhirnya sampai juga saya ke Masjidil, maksudnya ke Tanah Haram, ke Tanah Suci Mekah. Jadi dekat sana saya rasa bersyukur sangat bila Allah menerima saya dan melayan saya sebaiknya. Saya tak melalui apa-apa kepayahan langsung dekat sana. Rasa sangat berbeza, yang mana saya sangat seronok beribadat. Berbeza berbanding sebelum saya menunaikan umrah. Saya ambil perkara-perkara yang saya buat sekarang ni macam biasa-biasa je, tak ambil berat lah, maksudnya dari segi ibadat dan sebagainya. Jadi bila dekat sana macam-macam benda yang berlaku depan mata saya, yang membuatkan saya daripada sebelum ni saya tak pernah rasa saya takut mati. Tapi dekat sana bila saya setiap kali sembahyang fardu, ada je jenazah yang dibawa keluar, 7-8 jenazah yang dibawa keluar. Saya memang tiba-tiba terdetik dalam hati, kematian tu akan datang bila-bila je. Saya tahu, tapi dulu saya memang tak terasa langsung ketakutan tu. Tapi dekat sana semua datang pada saya dengan secara tak sedar. Dalam sembahyang tu saya menangis sebab ya Allah, saya rasa bersyukur sangat bila dekat sana saya dapat sedar keadaan yang mana kalaulah Allah tarik nyawa saya sebelum saya dapat sedar keadaan tu, saya tak tahulah saya kat mana sekarang. Jadi antara yang sangat orang kata yang saya boleh kongsi dekat sana, yang membuatkan saya berada di mana saya berada sekarang, bila saya sedar tak ada halangan sebenarnya untuk saya menunaikan